Okey, kita pergi pula kepada ulasan eksperimen. Kita pergi ulasan eksperimen yang kedua, iaitu mengkaji pencernaan protein oleh enzim pepsin. Jadi, seperti mana yang telah kamu pelajari dalam minggu lepas, apakah fungsi pepsin? Pepsin ni dia akan melakukan proses hidrolisis terhadap protein. Okey. Pernyataan masalah, apakah hasil tindakan protein apakah hasil tindakan enzim pepsin terhadap pencernaan protein. Hipotesis, enzim pepsin memangkin tindak balas hidrolisis protein dalam medium berasid. Okey, seperti mana kamu tahu bahawa pepsin ni dia dalam jus gester lah kan. Dia proses tu proses pencernaan protein ni dia berlaku di mana? Dia berlaku di kawasan berasid, iaitu di dalam perut. Di dalam perut. Jadi pada masa tersebut lah, masa makanan pergi ke perut tu lah, jus gester dilepaskan sekali dengan pepsin. Dan juga dalam jus gester tu juga terdapatnya HCl, hidroklorik asid, asid hidroklorik yang pekat. Okey, pemboleh ubah dimanipulasikan kehadiran enzim pepsin di dalam ampaian albumin. Maksudnya kita manipulasikan ni, maksudnya kita ubah-ubah dia kan. Kita adakan ataupun kita tak adakan dalam eksperimen tu. Macam senang je kamu nak tengok dia manipulasi ataupun tidak. Kamu tengok dalam tiga ni apa yang tak ada, apa yang ada. Contohnya larutan pepsin tiga-tiga ada. Maksudnya ni yang kita malarkan. Tiga-tiga eksperimen, tiga-tiga tabung uji ni kita adakan dia. Pepsin. Yang ni kita malarkan dia. Maksudnya setiap tabung uji tu ada. Okey. Albumin. Maksudnya ini pun albumin juga adalah yang kita malarkan. Okey, kita pergi ke hujung ni. Okey. Asid hidroklorik. Ini natrium hidroksida. Ini 3 titik insulin. Maksudnya yang ni, ketiga-tiga ni, ini adalah yang kita manipulasikan dia. Dalam kes ni kita nak kaji apa dia? Kita nak kaji pencernaan protein dalam keadaan berasid, dalam medium berasid. Tuan nampak? Jadi kita tahulah bahawa yang kita manipulate dalam eksperimen ni adalah asid hidroklorik, kehadiran asid hidroklorik. Sebab apa? Dengan adanya asid hidroklorik itulah baru pepsin tu akan bertindak. Akan melakukan tindakan. Okey. Pemboleh ubah yang bergerak balas. Jadi dalam eksperimen ni apa yang kita akan nampak nanti? Hasil kajian tu nanti. Jadi yang bergerak balas sudah tentulah nanti kita akan nampak keadaan ampaian albumin sama ada keruh ataupun jernih. Kalau keruh, maksudnya apa yang berlaku. Kalau jernih, maksudnya apa yang berlaku. Nanti kita akan tengok. Okey, yang dimalarkan saya dah terangkan tadi. Okey, bahan dan radas. Okey, ampaian albumin, larutan pepsin, asid hidroklorik cair, larutan natrium hidroksida cair, air suling, tabung uji, bikar, penitis, kukus air dan juga termometer. Okey, prosedur sediakan radas seperti gambar rajah 9.7. Jadi bila mana kamu nak menjawab soalan eksperimen, boleh juga kamu lukiskan radas-radas ni. Dan prosedur dia kamu boleh tulis sediakan radas seperti rajah. Gambar rajah apa? Rajah 1, susunan radas contoh macam tu. Kamu boleh juga jawab macam tu. Okey, tabung uji PQR diisi dengan larutan 9 seperti dalam jadual di bawah. Okey, seperti mana dibincangkan, kamu nampak ni apa beza dia? Beza dia adalah yang P ni dia ada hidroklorik, Q adalah dia letak apa? Alkali. Natrium hidroksida tu adalah alkali. Dan R tu adalah diletakkan 3 titik air suling. Maksudnya itu adalah eksperimen kawalan.
Okey, perhatikan keadaan larutan di dalam ketiga-tiga tabung uji pada awal eksperimen dan selepas 30 minit rekodkan di dalam jadual. Jadi kamu tengoklah. Mereka kukus pada suhu 37 Celsius iaitu suhu badan, dan juga mereka meletakkan termometer di sini untuk pastikan suhu air sini adalah 37 Celsius. Okey. Kemudian apa yang kita nampak ialah keputusannya adalah pada awal eksperimen semuanya keruh. Semuanya keruh. Sebab apa? Albumin tu sendiri. Albumin tu bila mana kamu masukkan dalam tabung uji, dia memang dalam awalnya dia memang keruh. Larutan albumin tu dia adalah keruh. Kan? Tapi selepas 30 minit akan didapati bahawa jernih. Yang A ni jernih. Yang lain semuanya keruh. Maksud kita dapat tahu bahawa kedua-dua ni tidak berlaku apa-apa tindak balas. Hanya yang A, yang P sahaja berlakunya tindak balas. Okey, perbincangan. Asid hidroklorik dalam tabung uji P menyediakan medium berasid bagi tindakan enzim pepsin. Jadi pepsin ni dia perlukan keadaan berasid untuk dia melakukan tindak balas hidrolisis terhadap protein. Nitrogen hidroksida dalam tabung uji P menyediakan medium beralkali bagi tindakan enzim pepsin. Jadi dalam keadaan beralkali, enzim pepsin tidak akan menjalankan tugasnya. Dia tidak akan bertindak balas. So, kamu akan dapati dia akan tetap keruh lah. Kan? Larutan dalam tabung uji P menjadi jernih kerana protein dalam albumin telah dihidrolisiskan. Dia sudah pun dipecah-pecahkan. Pencernaan telah pun berlaku. Pencernaan protein berlaku dengan kehadiran enzim pepsin dalam medium berasid. Jadi di sini kita dapat buktikan bahawa hanya dalam keadaan medium berasid sahaja pepsin akan melakukan tindak balas. Jadi kesimpulannya hipotesis diterima, iaitu pepsin memakai tindak balas hidrolisis protein dalam medium berasid.